pada hari ini, antara usia dan harta. Tuan-tuan, bila sebut usia, benda ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Bila sebut tentang usia kita ni makin lama makin pendek. Jangan duk perasan pula umur kita ni makin lama makin panjang. Kita akan menghampiri satu saat penghapus kepada segala kenikmatan dunia. Kita akan sampai pada satu ketika yang mematikan kelazatan dunia. Kita akan sampai kepada satu ketika meninggalkan orang yang kita sayang. Daripada berada pada tempat yang luas, masuk tempat yang sempit. Berada pada tempat yang cerah, masuk dalam tempat yang gelap gelita. Inilah tuan-tuan yang kita sebut tentang usia. Ada tempoh pada setiap satu benda. Pokok yang kita tanam ada tempoh dia. Manusia yang kita, nama kita manusia ni pun ada tempoh dia. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada kita, dipanggil sebagai usia. Dipanggil sebagai usia. Umur. Dan penutup kepada umur tadi ialah ajal. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Subhanallah. Nak buat apa dalam dunia ni? Ada orang yang dengan bangganya pasang tatu di badan. Kita kata dah haram. Orang Islam ni haram mencacah tatu. Dilukisnya tatu di badan ni haram. Bukan semalam bagi tahu, bukan hari ni bagi tahu. Nabi bagi tahu 1400 tahun dulu. Haram. Buat. Kata Nabi, kalau kamu nak buat, buat. Allah kata haram. Nak buat juga, buat. Tapi kamu akan tanggung apa yang kamu buat. Berapa banyak orang tuan-tuan yang faham usia ni seolah-olah dia punya. Mana ada kita punya tuan-tuan. Tolong bagi tahu apa benda yang kita punya. Tanah Allah punya. Harta kita Allah punya. Rambut kita Allah punya. Gigi kita pun Allah punya. Termasuklah usia Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang. Allah bagi pinjam usia supaya kita buat benda yang disuruh. Tapi pasal manusia ni, dia nak mengotorkan diri dia yang bersih. Usia dia nak kotorkan diri dia sendiri. Padahal dia tu dah bersih. Maka bila dia buat benda haram, dia buat benda yang jahat, buat benda yang maksiat, maka dia telah membuat benda yang kotor dan dia mengotorkan diri dia sendiri. Tuan-tuan, kita tengok hari ini manusia buat benda dosa satu hal. Satu hal lagi, berani tunjuk pula. Dulu kalau orang buat jahat, dia buat senyap-senyap. Sekarang kalau buat jahat, terang-terang. Seolah-olah Allah ni tak mencatat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah Ta'ala ni kata apa? Alaikum raqibah. Allah Ta'ala ni atas kamu ni dia duk tengok. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah Ta'ala ni atas kita ni dia raqib. Sentiasa melihat, sentiasa memerhatikan, sentiasa mencatat, sentiasa melihat apa yang kita buat. Jangan jadikan usia yang Allah bagi pinjam
dengan perbuatan-perbuatan jahat. Buatlah perbuatan baik. Masalah dia ustaz, saya buat baik tapi tak jadi kaya pun. Saya semayang ustaz tapi tak ada harta. Saya buat baik tapi selalu kena tipu. Saya selalu buat benda yang Allah suruh buat tapi saya tak senang-senang. Kawan saya ustaz tak semayang, duit banyak. Kawan saya ustaz tak pernah puasa Ramadan tapi tiap-tiap tahun melancong ke luar negeri ustaz. Kawan saya ustaz, dia ni zakat tak pernah bayar ustaz, sedekah apatah lagi. Tapi hidup dia anak beranak senang ustaz. Anak-anak dia kerja besar-besar ustaz. Saya ni ustaz orang baik, semayang suami isteri tak tinggal ustaz. Kami sampai sekarang tak ada anak. Minta anak tak dapat. Jiran kita orang ustaz tak kahwin pun tiap-tiap tahun dapat anak ustaz. Sudah tuan-tuan.